Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna, YouTube channel nombor 1 di Malaysia yang membincangkan tentang anime series Detektif Conan. Dalam video kita pada hari ini, saya ingin membincangkan tentang teori saya sendiri tentang APTX 4869. Memandangkan dalam video yang lepas, saya kata kalau ada orang komen nak, saya akan buat tentang teori saya kan. So, ramai orang yang komen nak. Jadi, bagi mereka-mereka yang nak, saya harap korang menonton video kali ini. Sebab video kali ini dibuat khas untuk korang yang berminat untuk dengar tentang teori APTX 4869 daripada saya sendiri. Sebelum memulakan teori saya sendiri, mari kita tengok dulu apakah teori-teori yang sering berlegaran dalam komuniti anime series Detektif Conan tentang APTX 4869. Ada beberapa teori yang orang kata paling masyhur ataupun paling famous dalam kalangan penonton anime series Detektif Conan ni. Teori yang pertama mengatakan bahawa APTX 4869 ini merupakan satu drug ataupun satu dadah yang dicipta sebagai satu senjata untuk membunuh mangsa ataupun untuk membunuh dia punya musuh tanpa sebarang kesan. Jadi APTX 4869 ataupun APTX Yon Hachirokukyu ini diciptakan untuk membunuh seseorang lah kan. So that polis tak dapat mengesan siapakah pembunuh orang tersebut dan tidak dapat mengetahui apakah punca orang tersebut mati. Itu adalah teori yang pertama. Teori yang kedua pula yang sering berlegar dalam komuniti Detektif Conan adalah APTX 4869 merupakan satu ubat yang dicipta untuk memberi de-aging effect ataupun memberi kesan awet muda kepada seseorang. Dikatakan teori ini diciptakan untuk memberikan watak Anokata ataupun watak The Boss yang sudah pun tua menjadi muda semula. Dan teori ini disokong berdasarkan dalil. Dalil mat. Teori ini disokong berdasarkan bukti-bukti yang mana mereka mengatakan bahawa sebab kenapa Vermouth tak tua-tua adalah sebab Vermouth juga telah mengambil APTX 4869. Teori yang seterusnya pula mengatakan bahawa APTX 4869 ini dicipta untuk memberikan immortality ataupun kehidupan kekal abadi kepada seseorang. Bertujuan untuk memberi kehidupan kekal abadi kepada The Boss of the Blade Organization ataupun dikenali dengan nama Anokata. Jadi ini adalah antara teori-teori yang terkenal dalam komuniti anime series Detektif Conan ini. Tapi pada pendapat saya bersetuju dengan teori yang pertama dan saya menolak lagi teori yang kedua. Saya sangat-sangat menghormati dan sangat-sangat respect dengan teori-teori mereka yang mengeluarkan teori ini. Tapi pada pendapat saya sendirilah, saya lebih berat kepada teori yang pertama. Sebab apa saya menolak dua teori yang terakhir? Bukannya saya nak kata diorang salah. Sebab teori ini kan tak ada betul, tak ada salah. Sampailah masa yang menentukan sendiri kebenaran sesuatu teori itu. Tapi untuk masa ni, saya tak setuju dengan teori yang mengatakan bahawa APTX Yon Hachirokukyu ini dicipta untuk memberikan kesan de-aging atau untuk memberikan immortality kepada seseorang. Adalah kenapa? Sebabnya adalah macam mana APTX 4869 tu sendiri digunakan. Pada pendapat saya, okey kita tengok kalaulah betul-betul APTX 4869 ini dicipta untuk memberikan de-aging punya efek ataupun immortality kepada The Boss. Maknanya drug ini dicipta khusus untuk The Boss sendiri. So that drug ini akan berada di bawah kawalan Anokata ataupun The Boss sendiri sehinggalah selesainya drug ini. Macam mana yang kita tahu berdasarkan apa yang diberitahu oleh Jin sendiri dan apa yang diberitahu oleh Haibara, drug ini merupakan satu drug yang masih lagi dalam development. Maknanya drug ini masih lagi belum siap sepenuhnya. Maka sudah tentulah sekiranya drug ini memberi kesan de-aging ataupun immortality khas ataupun khusus dicipta untuk The Boss, maka sudah pasti The Boss sendirilah yang akan jadi orang pertama yang menggunakan drug ni. Yalah, instead daripada kau nak bagi dekat musuh-musuh yang kau tak kenal siapa pun. Contoh macam Shinichi Kudo, kita boleh tengok kan, apabila Jin nak bunuh Shinichi Kudo, dia pergi bagi APTX 4869 tu dekat Shinichi Kudo. Jadi saya rasa bila Jin sendiri buat benda macam ni, maka tertolaklah teori itu sendiri. Sebab macam yang saya kata tadilah, kalau betul lah teori itu iaitu APTX 4869 ini dicipta untuk de-aging ataupun de-immortality, sudah tentu untuk kali pertama drug ini digunakan adalah kepada The Boss sendiri. Yelah, sebabnya kalaulah diberikan drug tu pada merata-rata orang, tak pasal-pasal semua orang dapat immortality ataupun de-aging. Sedangkan projek APTX 4869 ini merupakan satu projek rahsia. Kenapa dia dirahsiakan? Sudah tentunya supaya orang lain tak dapat kebaikan daripada produk ni kalau produk ni betul-betul untuk de-aging ataupun de-immortality. Jadi disebabkan oleh penggunaan yang kita dapat tengoklah macam mana APTX Yon Hachirokukyu ini telah pun diberikan kepada Shinichi Kudo, macam mana telah pun diberikan kepada Mary Sera atau Mary Akai, dan macam mana telah diberikan kepada Haneda Koji ni. Perkara-perkara ini telah pun menolak teori yang mengatakan bahawa APTX ini memberi kesan de-aging ataupun immortality.
Jadi pada pendapat saya sendiri, berdasarkan beberapa kajian dan research yang saya dah buat daripada Detektif Conan ni, sama ada baca manga ke ataupun sama ada tengok dalam anime series ni, saya punya teori mengatakan bahawa saya bersetuju dengan Jin yang mengatakan bahawa APTX 4869 ataupun APTX Yon Hachiroku Q ini sebenarnya dicipta sebagai satu senjata yang mampu untuk menghapuskan lawannya ataupun musuhnya sehingga tidak meninggalkan kesan pun kepada si mati ataupun kepada musuh seseorang tersebut. Kenapa saya berteori bahawa APTX 4869 ini dicipta untuk dijadikan sebagai satu senjata racun yang mampu membunuh pihak lawan sehingga tidak dapat dikesan adalah disebabkan oleh dalam episod yang ke-176, apabila Pisco ingin membunuh seseorang, Jin memberitahukan kepada Pisco, sekiranya engkau perlu menggunakan drug tersebut, maka gunalah. Dari situ kita tahu bahawa sebenarnya drug tersebut ataupun APTX 4869 ini dicipta untuk membunuh seseorang tanpa meninggalkan kesan. Dan kita juga sendiri dapat lihat bahawa Shiho Miyano telah pun menelan APTX 4869 ini adalah dengan tujuan untuk membunuh diri dia sendiri ataupun untuk commit suicide disebabkan oleh dia kecewa dengan apa yang telah berlaku kepada kakaknya iaitu Akemi Miyano. So dari situ dia pun telah terlepaslah secara tidak sengajanya disebabkan dia bernasib baik, dia telah terlepas daripada gari itu dan berjaya melarikan diri dia daripada The Black Organization. Maknanya APTX 4869 ini diciptakan untuk membunuh sesiapa yang konsum drug tersebut. Jadi timbullah satu persoalan besar sekarang adalah, kalaulah macam tu, kenapa Shinichi Kudo, Haibara dengan Mary Akai ataupun Mary Serra tak mati lepas konsum drug tersebut? Okey, untuk benda ni lah yang saya nak bahaskan dalam video kita pada hari ini. Macam mana yang kita tahu dalam episod yang ke-177, Haibara telah memberitahu kepada Conan Edogawa bahawa nama lain kepada APTX 4869 ini adalah The Incomplete Detective, yang membawa maksud detektif yang belum sempurna. Dan macam mana yang kita tahu juga dalam episod yang ke-129, Haibara telah memberitahu kepada Conan Edogawa bahawa antara sebab kenapa dia tak suka The Black Organization adalah disebabkan oleh sebabnya adalah The Black Organization suka menggunakan drug tersebut yang belum lagi siap, iaitu drug yang masih didevelop oleh Shiho Miyano. Jadi itu adalah antara sebab kenapa dia tak suka kepada The Black Organization. Jadi dari situ kita dapat lihat kenapa Mary Akai, Shinichi Kudo dan juga Shiho Miyano tak mati setelah konsum drug tersebut, disebabkan oleh drug tersebut masih lagi belum sempurna. Tapi bagi kes Haneda Koji pula, Haneda Koji disebabkan oleh dia tak bernasib baik, so that dia telah pun mati dalam hotel yang dia mentap itulah disebabkan oleh menelan APTX 4869 ni. Macam mana kita boleh tahu? Sebab nama Haneda Koji terdapat dalam senarai mangsa APTX 4869. Tapi Haibara sendiri pun dah bagi tahu kepada Conan Edogawa bahawa dalam episod yang ke-129, Haibara mengatakan bahawa terdapat side effect bagi APTX 4869 ini, yang mana apabila dia cocokkan ke dalam tikus makmal, salah satu efeknya adalah tikus tersebut menjadi muda. Jadi kemungkinan majoriti bagi semua tikus makmal yang telah diuji ni mati, tapi hanya sebahagian kecil saja yang telah berubah menjadi bentuk yang lebih kecil, macam mana yang telah berlaku kepada Shinichi Kudo, Mary Serra dan juga Ai Haibara. Dan kalau kita tengok pada nickname Incomplete Detective itu sendiri, yang mana Incomplete Detective ini merujuk kepada Sherlyn Ford. Macam mana kita boleh tahu adalah disebabkan dalam episod yang ke-177, masa Haibara nak buka laptop yang ditinggalkan oleh Pisco, password bagi laptop tersebut adalah Sherlyn Ford, yang mana Sherlyn Ford ini merupakan nama The Incomplete Detective sebelum nama Sherlock Holmes dibubuhkan kepada sebuah karakter fiksyen, yang mana Sherlyn Ford ini adalah nama bagi Sherlock Holmes sebelum mana Sherlock Holmes menjadi Sherlock Holmes. Maknanya dalam proses ataupun dalam dia punya development untuk menghasilkan watak Sherlock Holmes, Conan Doyle pada asalnya meletakkan nama watak tersebut adalah Sherlyn Ford, yang merujuk kepada The Incomplete Detective lah. So bila detektif tu dah siap, bila dah complete, nama dia bertukar menjadi Sherlock Holmes. Jadi dari sini kita dapat tengoklah yang mana APTX 4869 ataupun saya dah rungkaikan dalam video yang lepas, yang juga membawa maksud Sherlock sebagai 4869 itu berujuk kepada APTX tu yang dah siap. Dan drug tu pun kita tahu sebelum ni nama dia adalah Silver Bullet, bukannya APTX 4869. Tapi sebelum tu saya nak huraikan pasal APTX 4869 ni lah, kenapa dia digelar sebagai APTX Sherlock ni, apa tujuan dia sebenarnya. Tujuannya bagi saya adalah untuk menjadikan APTX 4869 ini sebagai The Complete Detective. Apa maksud Complete Detective? Bagi Complete Detective ni, kalau kita tengok macam Conan Edogawa ataupun macam Sherlock Holmes sendiri, bila sesuatu watak itu adalah seorang detektif yang dah complete ataupun yang dah sempurna, dia akan menyelesaikan setiap daripada kes yang berlaku tanpa meninggalkan satu kesan pun. Macam Conan Edogawa kita tengok kan, bila dia selesaikan sesuatu kes, seolah-olah dia berada di tempat kejadian, sedangkan sebenarnya pada masa benda itu berlaku, Conan tak ada pun di tempat
tempat kejadian kan. Tapi sebagai seorang detektif yang telah pun komplit, macam juga Sherlock Holmes, bila dia boleh selesaikan kes, dia selesaikan sampai ke akar umbi lah orang kata, sampai dah tak tinggal kesan langsung. So that dari situ saya punya teori mengatakan bahawa APTX 4869 ini adalah untuk menghasilkan satu drug yang mampu membunuh orang sehingga tidak meninggalkan kesan ke akar umbi. Bukan sahaja mampu menjadikan badan seseorang yang dewasa menjadi kecil seperti mana telah berlaku kepada Conan Edogawa. So that kalau kita kaitkan dengan nama apoptosin itu sendiri, yang mana saya dah huraikan dalam video yang lepas, yang mana apopto itu sebenarnya adalah perkataan apoptosis, merupakan singkatan bagi apoptosis, iaitu proses cell destruction dalam badan kita sendiri. Maka sebenarnya APTX 4869 ini menurut teori saya adalah untuk menghasilkan cell destruction ini dengan kehadiran enzim telomerase yang mampu melakukan cell destruction ini secara rapid, sehingga akhirnya bukan sahaja mampu menukarkan badan seorang dewasa menjadi kanak-kanak yang kecil, tetapi tujuannya adalah untuk menukarkan, bahkan untuk melenyapkan badan seorang dewasa sehingga ke hilang. Bukan halimunan, tapi dia terus hilang. So maknanya apa? Kalau kita tengok dalam episod yang ke-702 di mana Haibara teringat masa dia tengah dengar kaset daripada ibu dia, yang mana Elina Miano mengatakan bahawa sebenarnya dia telah mencipta satu terrifying drug seperti dream drug, satu drug mimpi, yang mana mimpi ni menunjukkan kepada kita sesuatu yang tak tercapai di akal lah, kalau kita kata dream tu kan, sesuatu impian yang sangat-sangat dream drug lah, seolah-olah macam satu mimpi. So that tak mustahil dream drug ini sebenarnya bukan sahaja mampu mengecilkan seorang dewasa ke badan kanak-kanak, tapi mampu untuk melenyapkan terus orang dewasa tu. Dengan mana cell destruction ini melakukan dia punya kerja daripada badan yang besar, kita bayang boleh jadi budak tadika, dan tak mustahil daripada badan budak tadika tu, kalau cell destruction tu terus berlaku, akhirnya badan dia terus mengecil dan akhirnya dia menjadi lenyap, menjadikan kes kepada orang yang diberi APTX 4869 ini bukan sahaja satu kes kematian secara mengejut yang tidak dapat diidentifikasikan sebabnya, bahkan menjadikan ia sebagai satu kes kehilangan yang misteri yang tak dapat dicari di mana-mana pun di pelosok dunia ini. Maka timbullah teori yang lain bahawa kemungkinan orang itu disorok bunian. Tak ada lah. Itu yang sorok bunian itu saya gurau. Jadi pada pendapat saya, itulah sebenarnya tujuan APTX 4869 ini diciptakan, untuk melenyapkan kewujudan seseorang daripada bumi. Sebab tu kita tengok dalam episod yang ke-177 juga, apabila Pisco melihat Haibara berubah bentuk daripada seorang dewasa menjadi seorang yang kecil, maka dia telah memuji Haibara dengan mengatakan dia tak tahu macam mana, tapi ini sangat amazing, sangat-sangat awesome, sehingga Haibara mampu develop drug ini pada tahap ini. Maknanya ada lagi tahap yang drug ini tak sampai, yang mana tahap itu pada pendapat saya adalah tahap dia terus menjadi kecil sehingga akhirnya menjadi sebesar sel, dan bahkan sel itu akhirnya lenyap daripada muka bumi ini. Kalau korang nak gelak, korang gelak lah, tak apa. Mungkin korang rasa tak logik ke kan, macam mana boleh lenyapkan orang, mana logik benda tu. Tapi kalau kita nak kira pasal logik, sebenarnya nak kecilkan seorang yang dewasa tu pun dah tak logik. Tapi mungkin lah, inilah hanya sekadar teori kan. So mungkin sebenarnya itulah tujuan APTX 4869 diciptakan, iaitu untuk melenyapkan seseorang daripada muka bumi ini, so that the crime yang diorang buat itu, jenayah yang mereka buat itu menjadi the untraceable, satu jenayah yang tak dapat dikesan walau bagaimanapun caranya digunakan. Sebab dia nak cari kesan memang tak ada. Kalaulah kata seseorang itu mati dibakar, kita boleh juga buat pengecaman melalui abu, tuka ataupun rangka-rangka yang tinggal. Tapi ini kalau rangka pun tak tinggal, kalau satu sel pun tak tinggal, kalau semua dah hilang, maka tak ada apa lagi yang mampu untuk dijadikan sebagai pengecaman, so that the crime will be the perfect crime in the world, dan crime itu tidak lagi meninggalkan kesan. Even the perfect detective pun tidak akan dapat untuk mengkaji drug tersebut, so that dia mencapai matlamatnya untuk melengkapkan the incomplete detective tadi menjadi the complete detective, iaitu APTX Sherlock ataupun APTX Yonhachi Rokukyu yang juga dikenali sebagai APTX 4869. Sebab itulah juga kenapa sebenarnya nama yang diberikan kepada APTX 4869 ini adalah The Silver Bullet. Kerana apa? Kerana The Silver Bullet ni, kalau kita nak tengok maksud bagi Silver Bullet ni, dia macam satu pepatah lah dalam bahasa Inggeris, yang mana Silver Bullet ni membawa maksud sesuatu yang magical, sesuatu yang memberi kesan yang magical kepada sesuatu. So nampak macam pening kan, sesuatu yang memberi kesan yang magical kepada sesuatu. Maknanya dia ni memberi kesan yang nampak sangat-sangat hebat lah. Itulah yang dimaksudkan oleh Silver Bullet. Dan Silver Bullet ni juga merujuk kepada satu jenis peluru, yang mana mengikut kepercayaan orang-orang dahulu kala, peluru Silver Bullet inilah satu-satunya peluru yang mampu menewaskan werewolf, iaitu serigala jadian, ataupun mampu untuk menewaskan witch, iaitu ahli sihir. Tapi daripada segi dia punya pepatah bahasa Inggeris tu, Silver Bullet ni sebenarnya membawa maksud sesuatu yang mampu memberi kesan yang magical, kesan yang
orang kata ajaib. Mana kesan dia tu sangat-sangat hebat lah. So that itulah saya rasa kenapa sebabnya digelar sebagai The Silver Bullet dan kenapa dia digelar sebagai The Complete Detective, dan apa tujuan sebenarnya APTX 4869 ini dicipta untuk mencapai The Complete Detective, iaitu nama dia APTX Sherlock ataupun APTX Shioraku yang juga dikenali sebagai APTX Yon Hachiroku Q ini adalah untuk melenyapkan kewujudan seseorang daripada atas muka bumi ini. Yang mana kita dapat lihat dalam episod yang ke-702. Setelah Haibara teringat pesanan ibunya, yang ibu dia mengatakan bahawa ibu dia telah mencipta satu terrifying drug, yang mana drug ini merupakan a dream drug. Kemudian Haibara mengatakan kepada dirinya sendiri, bermonolog dengan mengatakan kepada ibunya apa? Dia kata, I am sorry mom, I know that this is the drug that I should not be developed, but I have to rely on this drug now. Bila dia kata I have to rely on this drug now tu, dia tengah memegang satu drug yang berwarna merah dan putih, yang mana drug yang berwarna merah dan putih ini sangat-sangat mirip dan sangat-sangat sama dengan drug yang diberikan kepada Conan Edogawa yang kita dapat lihat yang diberikan oleh Jin, juga berwarna merah dan putih. Jadi saya rasalah drug tu sebenarnya bukannya antidote yang dia nak ambil dalam episod The Jet Black Mystery Train tu. Kita dapat tengok dalam episod tersebut yang Vermouth memberitahu kepada Yukiko Kudo yang dia expect Haibara untuk mengambil antidote untuk berubah kepada bentuk Shiomiano. Tapi sebenarnya saya rasa yang ada dalam fikiran Haibara masa tu bukanlah untuk ambil antidote, tapi untuk mengambil APTX 4869. Sekali lagi, saya rasa berkemungkinan besar drug tersebut adalah APTX 4869 yang dicipta oleh Haibara sendiri, dan dia mengetahui kesan bahawa sekiranya dia ambil sekali lagi drug tu, drug yang dia ambil sekali pun dah mampu menurunkan usia dia ke seorang kanak-kanak tadika. Sekiranya dia ambil sekali lagi drug tu, berkemungkinan besar drug tersebut mampu melenyapkan dia daripada atas muka bumi ini, menyebabkan dia tidak akan melibatkan lagi siapa-siapa pun dalam kes kehidupannya. Sebab itulah dia memberitahu kepada ibunya dengan bermonolog kepada diri sendiri, mengatakan I am sorry mom, but this time I have to rely on this drug to avoid another to get involved with me. So itulah teori saya tentang APTX 4869, yang mana APTX 4869 ini sekali lagi saya bagi tahu merupakan satu drug yang dicipta untuk melenyapkan kewujudan seseorang daripada atas muka bumi ini, menjadikan satu jenayah yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan the perfect crime in the world, sehingga a complete detective sekalipun, sehingga Sherlock Holmes sekalipun tidak dapat mengesan bagaimana pembunuhan itu dilakukan, kerana kes itu tak lain tidak bukan akan menjadi satu kes kehilangan misteri sahaja. Sedek macam mana korang punya pendapat dengan teori saya pada kali ini? Kalau korang setuju, korang boleh komen setuju. Tapi kalau korang rasa teori ni ada kelemahan yang banyak ataupun korang rasa tak bersetuju, korang boleh je drop korang punya komen dekat ruangan komen di bawah. Jadi saya minta maaf seandainya ada kekurangan dalam video kali ini, dan sekiranya korang mempunyai info-info dan maklumat menarik, jangan malu, jangan segan, boleh share je dekat ruangan komen di bawah. Dan terima kasih kepada yang sudi menonton. Saya ucapkan saya sedang menuju kepada 5k subscriber sebelum menjelang tahun 2021, dan impian ini hanya akan jadi kenyataan dengan bantuan daripada anda semua dan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ya, dan saya juga bercadang untuk mengeluarkan video pada setiap hari, insya-Allah pada minggu depan. Setiap hari saya akan cuba buat satu video untuk menemani hari-hari anda sepanjang musim PKP dan PKPB ni. So that korang dapat isilah masa-masa lapang korang yang ada tu dengan tengok video saya. Kadang tu bila kita duduk saya saja macam pisang aku rasa kan, tak tahu nak buat apa. Insya-Allah dengan adanya video saya, korang bolehlah dengan adanya video saya, korang boleh mengisi masa lapang dengan menonton video-video yang saya hasilkan. Tapi bukan semua totally untuk video Detektif Conan lah. Mungkin ada sebahagian tu video Detektif Conan, ada sebahagian tu video kisah seram, ada hari yang lainnya pula mungkin video tentang kisah-kisah kartun nostalgik. Saya akan buat semualah, sebab ada kat ruangan komen semua tu ada orang nak kan. So insya-Allah untuk memenuhi permintaan-permintaan kalian, saya akan upload video satu hari satu video dengan tajuk yang berbeza-beza. So kalau korang sendiri minat untuk dengar Detektif Conan saja, jangan risau, sebab saya dah sediakan playlist untuk Detektif Conan dan Kaito Kid saja ada dalam satu playlist. Kalau korang rasa korang hadir untuk tengok Detektif Conan saja, korang boleh tekan playlist tersebut. Kalau korang rasa datang untuk dengar cerita seram pun, saya ada sediakan satu playlist untuk cerita seram, dan untuk anime review ataupun untuk cerita kartun yang saya nak sampaikan juga ada juga playlist yang lain untuk anime review tersebut. So korang boleh pilih mana playlist yang korang nak. Kalau korang nak tengok semua, lagi bagus. So itulah saja yang saya nak sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih pada yang sudi menonton. InsyaAllah berjumpa lagi kita dalam video yang akan datang.